Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnianya, kita dapat sama-sama pada malam yang berbahagia ini. Kita berada di dalam satu siri-siri kempen pilihan raya umum yang ke-15. Pilihan raya bukan semata-mata kita berpesta untuk menampal poster ataupun nak menggantung banting. Pilihan raya bukan semata-mata kita nak mengadakan ceramah mega. Tetapi pilihan raya ialah untuk kita milih pemimpin bagi membawa negara kita, bagi menguruskan negeri kita selama 5 tahun. Rakyat akan dibentuk oleh pemikiran pemimpin yang memimpin. An-nasu ala dini mulukihim. Manusia ini dia mengikut agama ketuanya ataupun pemimpinnya. Manusia akan ataupun rakyat akan dibawa untuk cara berfikir dan cara bertindak berdasarkan kepada apa yang dicorakkan oleh pemimpin. Maka sebab itu kita melihat apabila pemimpin yang mempunyai wawasan dia ialah wawasan untuk membawa manusia bukan saja di dunia, malahan juga ialah membawa wawasan kepada wawasan sampai ke akhirat. Oleh itulah tanggal 19 hari bulan November nanti merupakan satu tarikh yang penting untuk rakyat Perak dan rakyat Malaysia untuk mengangkat mana pemimpin yang boleh membawa diri mereka dan negara ini ke arah kesejahteraan, kedamaian, keamanan dan kestabilan. Maka Perikatan Nasional menawarkan sebuah kerajaan prihatin, kerajaan yang stabil dan bersih. Alhamdulillah, setakat hari ini mood gelombang rakyat terutama dari kalangan anak-anak muda, mereka bersama-sama dengan gelombang kebangkitan untuk memartabatkan Perikatan Nasional bagi menguasai negeri Perak dan juga negara kita Malaysia, insya-Allah. Tadi petang di Parit Haji Amin dalam Dun Alopongsu, saya menerima borang satu daripada ladang apa, Nesen, nak sebut pun tak pandai, ladang tu pelik nama tu, Nesen nama dia. Dan satu lagi ialah daripada Parit Haji Amin sendiri. Parit Haji Amin 50 orang, daripada ladang itu 18 orang. Mereka ini ialah penyokong Pakatan Harapan dan juga penyokong UMNO, menyerah borang kepada saya pada petang tadi. Maka ini satu signal yang awal dalam keadaan yang pas diasah oleh
musuh-musuh kita. Terutamanya kita lihat Pakatan Harapan hari ini. Mereka kurang untuk serang UMNO Barisan Nasional. Mereka serang Perikatan Nasional. Dan mereka serang pula yang paling teruk sekali ialah kepada pimpinan PAS. Dalam keadaan mereka serang begitu rupa, anak-anak muda bangkit untuk bersama-sama dengan PAS dan juga Perikatan Nasional. Maka kita harapkan ia dapat diterjemahkan pada 19 hari bulan nanti. Fenomena kebangkitan anak-anak muda yang dahulunya menjadi kebimbangan kepada kita. Kajian daripada sains politik, kajian daripada pengkaji bebas, kajian daripada pensyarah-pensyarah sains politik mengatakan anak-anak muda pada PRU ke-15 nanti tidak tahu lagi nak buat dekat manakah keputusan mereka, nak sokong manakah parti mereka. Tiba-tiba apabila bubar saja parlimen, anak-anak muda belia-belia hari ini berduyun-duyun untuk berada di dalam kemah ataupun pos yang dikendalikan oleh Perikatan Nasional. Ini satu anugerah Allah Ta'ala kepada kita. Kita pun tidak sedar, mungkin doa dari pertuan-tuan Allah Ta'ala makbul. Mungkin doa dari kalangan para ulama kita, dari kalangan orang yang saleh, mereka nak menyelamatkan negara ini untuk mereka memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional dengan penuh rasa tawaduk. Kita tidak meletakkan bahawasanya Perikatan Nasional bukan parti gabungan yang sempurna, yang maksum, yang perfect, tetapi nak dibandingkan dengan yang lain, insya-Allah Perikatan Nasional ketidaksempurnaannya tidaklah seteruk yang ada kepada gabungan yang lain. Betul tak? Mereka sudah melihat 60 tahun UMNO memerintah negara kita. 60 tahun. Dengan kita tak nafikan ada jasa-jasa mereka. Tetapi rakyat melihat 60 tahun diberikan mandat kepada mereka. Banyak perkara-perkara yang tidak dipenuhi sebagai orang yang memimpin negara kita pada hari ini. Manakala Pakatan Harapan pula, tuan-tuan lihat, selama 22 bulan memerintah negara kita, memang rakyat lihat dengan mata kepala sekali. Selama 22 bulan mereka memerintah tanpa mengambil kira sensitiviti orang Melayu, sensitiviti agama Islam, maka menyebabkan rakyat merasa pelik untuk berada di bawah Pakatan Harapan. Pegawai-pegawai kerajaan waktu 22 bulan Pakatan Harapan memerintah, mereka tahulah keperitan yang ada kepada pegawai-pegawai kerajaan. 22 bulan sudah cukup untuk mereka alami tentang penderitaan yang dialami. Bila datang pilihan raya, bercakap kononnya parti mereka ialah parti anti rasuah. Pimpinan dia bercakap bak rasuah macam ahli syurga. Bercakap bak rasuah, kalau betul mereka ini orang yang anti pada rasuah, kenapa mereka calonkan juga orang yang masih berada dalam kes perbicaraan rasuah dalam soal kes terowong? Kenapa mereka mencalonkan juga calon muda mereka yang baru saja disebut, dinyatakan dalam mahkamah keputusannya ada prima facie untuk dipanggil bicara dalam kes penyalahgunaan?
Sebab itu bila bercakap dengar puak-puak ni, hebat. Tiba-tiba kita tengok mereka hentam menteri Datuk Seri Datuk Tuan Ibrahim. Mungkin lepas ni dia akan serang pula saya, akan serang pula Datuk Taqiyuddin. Mereka nak serang, mereka nak beritahu macam-macam apa yang kononnya kita adalah sama seperti mereka. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Datuk Tuan Ibrahim telah pun kemukakan saman kepada Rafizi yang telah menuduh dan memfitnah Datuk Tuan Ibrahim semalam. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, pada kita ialah kita yakin dan percaya, kalau diberikan mandat, kita mampu untuk membawa negara dan negeri ini kepada yang lebih baik. Kerana dalam Perikatan Nasional yang menjadi tonggak kepada kekuatan Perikatan Nasional ini ialah PAS dan Bersatu. PAS pula mempunyai kekuatan dari segi jentera, dari segi kekuatan ahlinya dan juga gerak kerjanya. Maka kekuatan dasar yang ada kepada PAS menjadikan Perikatan Nasional itu kita akan bergerak di atas satu landasan yang berprinsip. Landasan kita ialah landasan yang bermoral, landasan kita landasan yang berakhlak, untuk memastikan kepimpinan yang diberikan mandat menjalankan tugas dengan baik dan teratur. Kita sudah ada sedikit pengalaman ketika berada di dalam kerajaan persekutuan. Kita sudah ada pengalaman di dalam kerajaan negeri. Maka sebab itu pembawaan kita, pendirian kita, perjalanan apa yang kita lakukan nanti ialah sudah tentulah kita meletakkan kepentingan agama dan kepentingan rakyat itu didahulukan. Maka inilah kita harapkan rakyat akan memberikan satu keputusan, memberikan pertimbangan yang baik. Akhirnya, walaupun sekarang gelombang rakyat bersama dengan kita, 7 hari lagi kita tidak tahu apakah mereka akan lakukan. Maka kita harapkan semua dari kalangan penyokong-penyokong Perikatan Nasional, mesti hari ini kita berkampung di media sosial. Kita berkampung di page-page pimpinan utama daripada pimpinan Bersatu, pimpinan PAS, pimpinan Gerakan dan pimpinan Perikatan Nasional. Mesti kita berkhidmat ataupun duduk berkampung situ round the clock 24 jam untuk memastikan segala tomahan yang dilemparkan itu dijawab kembali di dalam Facebook dengan berfakta, dengan memberikan hujah-hujah yang boleh untuk meyakinkan masyarakat. Anak-anak muda yang mampu untuk buat TikTok, buat untuk menjawab isu-isu yang berbangkit pada hari ini dengan beberapa minit saja untuk menjawab, dan kita postkan untuk memastikan gelombang ini masih kekal lagi, masih berada bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Sebab itu tuan-tuan semua mesti pastikan supaya dalam masa 7 hari ini kita mesti berkampung, arahkan anak-anak buah kita, mesti duduk pastikan page kita untuk menjadi benteng pertahanan agar fitnah-fitnah yang ditularkan, sama ada melalui Facebook, sama ada melalui Instagram, sama ada melalui Twitter, yang mana ini kerja buat kita. Hujan macam mana pun, insya-Allah, kalau dulu kita kena kawal jalan, takut orang masuk beri kain batik ke babala ke, sekarang ini kita kawal melalui medsos, media sosial kita, supaya memastikan benteng pertahanan dan pemikiran rakyat pengundi tidak diracun oleh penfitnah-penfitnah ini yang melemparkan fitnah-fitnah kepada kita. Hari ini kita tengok
banyak juga terhadap serangan-serangan ini yang mereka lemparkan, namun kita mampu untuk tangkis, untuk kita buat balik, karena kekuatan pemfitnah mereka ini tidak kuat, tuan-tuan. Mereka ada fake account, mereka ada akaun palsu yang mereka gunakan untuk serang kita. Maka kita juga perlu untuk menjawab segala fitnah-fitnah yang ada tadi, termasuklah juga dalam grup-grup WhatsApp sekolah kita, alumni sekolah kita, kampung, komuniti, karya kita, universiti kita yang ada di situ. Tolong menjadi juru cakap kepada Perikatan Nasional supaya racun pemikiran ini tidak terserap masuk. Kita bimbang, takut terpengaruh dengan apa yang ada, akhirnya kita akan tewas di medan pertempuran sebenar. Medan pertempuran kita ialah pada 19 hari bulan nanti. Sekarang ini masih lagi kita menguasai. Kita bimbang, takut akhir nanti apakah strategi yang akan mereka gunakan, wallahu alam. Di samping kita berdoa kepada Allah, tuan-tuan semua minta untuk bangun malam setiap kali semayang, untuk kita berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi dan mempertahankan kebenaran dan memberikan petunjuk kepada rakyat di negara kita untuk bersama-sama memastikan insya-Allah Perikatan Nasional akan menguasai negeri Perak. Perikatan Nasional akan mengepalai kerajaan di peringkat persekutuan insya-Allah pada 19 hari bulan nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir.